Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam Wedding Podcast episod 5. Hari ni kita akan mengupas tentang perjalanan sepasang wedding planner. Macam mana tertubuhnya this brand. Hari ni kita ada panel yang saya jemput kawan-kawan saya juga. Saya ada daripada Dwi Karya Weddings and Event. Kita ada Pika dan kita ada Faiz. Okay, introduce yourself sikit. Hi, saya founder Dwi Karya Weddings, Pika, and this is Faiz, co-founder Dwi Karya Weddings. Okay, Pika dengan Faiz, setakat tahun 2020 ni, tak payah tolak PKP lah, tak payah tolak pandemik. Dah berapa tahun korang involved dalam wedding industry? Dalam wedding industry, sebelum daripada Dwi Karya Weddings sendiri, kita dah 8 tahun. 8 tahun dalam this 8 wedding tahun industry. bersama, maksud aku 8 tahun berdua ke ataupun siapa start dulu? Of course me lah. You start dulu. You start, dan bila Faiz join into the picture? Masa Dwi Karya Weddings itself dah memang tertubuh Dwi Karya Weddings lah. Sebelum ni ada lain lah. Yeah, ada another company with ada partners lah. Apa nama company tu? Adalah. No need to mention. Okay. Maksudnya you have an experience with previous company. Yes. Then you buat company sendiri bersama Faiz. Yes. Masa tu dah kahwin ke belum? Dah ada anak seorang masa tu. So masa buat wedding ni Faiz dia ada business lah, which is dia memang business telemarketing semua. And then bila kita buat Dwi Karya Weddings, baru Faiz dah setahun selepas Dwi Karya Weddings baru Faiz join venture lah. Maksudnya you do your own company which is Dwi Karya Weddings selepas setahun, dan baru Faiz masuk. Kenapa selepas setahun Faiz? Malu kena cakap. Alah Faiz ni. Tak biasa cakap dengan mic. Tak payah. Kau tak payah anggap macam ni mic. Kau anggap macam kau borak dengan aku macam biasa. Kau borak dengan aku banyak mulut kan. Kau bila depan mic tak ada. Jangan anggap cerita. Macam kenapa? Okay Faiz, kenapa lepas Pika start setahun baru kau nak masuk dalam Dwi Karya? Baru nampak boleh buat duit rupanya bini aku nak join lah ke? Dia bukan cerita pasal buat duit lah. Which is tengok dia dah sibuk. And then yalah, tak ada nak uruskan marketing, nak uruskan operation. So basically masa tu baru take over operation punya part lah. Itu yang biasanya kita Masa tu kau terus berhenti kerja? Tak, pasal kita buat memang bekerja sendiri. Atau kerja sendiri juga, business tak? Business. Masa tu memang business. And then budak-budak dah memang run semua benda. So kita memang pantau je. That's why kita boleh into masuk Dwi Karya, because before this pun corporate also kita ada buat corporate event, tapi bukanlah wedding, event TM and so on lah. Banyak company corporate yang kita buat lah. So basically operation memang saya yang take over lah. Okay, nak tanya saya gitu. Aku sedih. Okay, Pika, cerita sikit lah macam mana involvement kau dalam wedding daripada start awal dulu. Macam mana kau sebelum kau buat wedding ni, kau terikut siapa ke? Kau ada idolakan siapa ke? Ataupun memang dulu kerja dulu ke? Ataupun sebab kan banyak orang masuk wedding ni banyak cara, banyak cabang. Betul. Ada yang mula-mula buat wedding dia sendiri, lepas tu terus jadi wedding planner. Ada yang buat wedding akad, rasa macam boleh jadi wedding planner. Ada yang memang ada formal education dan jadi wedding planner. Kau cabang mana? Tak ada cabang masa tu. Macam before this kita adalah PA Faiz lah kan. So macam kita masa bercinta PA Faiz. Tak adalah, memang jadi PA dia. So aku yang mula-mula macam kita dekat dalam company ni, aku adalah operation part. So dekat Dwi Karya dia adalah dekat aku pula, dia pula operation part lah. So kita macam walaupun Faiz tak ada masuk dalam Dwi Karya lagi, tapi dia dah memang bantulah. So at the first tu mula-mula memang masa tu Faiz ada cakap yang kita ada discuss dua orang macam we need to do something for you kot. Macam Faiz nak hadiahkan something untuk akulah. So buat any business lah, macam tu. So masa tu kita macam just tengok-tengok je apa. And then one of my partner before, dia ada bagi tahu suka tak buat wedding. Macam tu je. Aku memang tak ada. Jumpa dia kat mana? Tak, which is our family jugalah. Oh, you So
bila macam dia cakap macam tu, I was thinking that macam kenapa tiba-tiba wedding lah macam tu lah. So aku memang Sebelum suka, tu tak pernah terfikir tak lah wedding. pernah langsung sebab wedding sendiri pun tak tak organise kan. So macam tak ada rasa macam kalau buat wedding ni aku rasa nak buat wedding, tak ada. So macam always thinking that macam mungkin ini kot yang kita cari macam tu. So masa tu just tak apalah, jumpa and meet up, kita buat planning dan sebagainya, and kita beli company orang yang dah siap. Yes, dah siap. And then masa tu kita ada butik, ada baju, ada makeup semua lah, which is semua all in lah. Start terus memang dah semua ada. Yes. Kau imagine like macam aku tak tahu apa-apa, aku stapler kain dekat pelamin pun tak reti masa tu. Tiba-tiba aku dah ada butik sendiri, like macam okay, sekarang aku nak buat apa, macam tu lah. So macam masa tu lah start belajar, which is walaupun aku dah ada satu macam ada dah siap platform, dah siap kan, tapi aku kena belajar daripada mula sebab aku tak tahu buat apa pun masa tu. Betul juga, sebab terkejut juga kan. Yes, tiba-tiba. dalam pada yang sama kau bukanlah satu company yang macam kau boleh hire orang. Zaman tu belum lagi. Macam contoh aku tak boleh buat pelamin, aku panggil kau, Lee tolong buat pelamin ni. Tak ada, belum lagi. Zaman Masa tu semua semua sendiri-sendiri. So imagine macam mana aku nak buat. Lepas tu aku macam okay, dah ada aku punya Faiz, dia bahagian dia marketing, dia bahagian marketing. So dia memang cari klien tau. So bila klien datang, ada package aku jual. So aku nak buat apa sekarang? Pelamin tak dibuat, takkan aku nak bayar orang, package kau pun murah masa tu kan. So aku macam okay, aku nak buat lah. Apa nak buat dulu? Pelamin semua tak kerti buat, stapler kain pun tak kerti, apatah lagi shape budak. Zaman sekarang bukan yang macam dulu, yang macam zaman dulu bukan macam zaman sekarang yang macam telefon je, buat pelamin macam tu kan. So dulu tak ada lah tak all this part-time tak ada, ni kita sebenarnya. buat sendiri. Ada kot, cuma tak kenal lagi. Tak tahu kan. Tak Lepas tahu tu lagi. aku macam okay, aku telefon one of yang buat wedding aku dulu. Aku cakap dengan dia, kak saya dah buat pelamin, sekarang saya nak belajar. So aku datang lah every Siapa week. tu? Boleh share? Boleh, Kerongsang Emas. Popular kan kat Seremban? Yes. Dia lah Seremban lah. Dia yang kau buat base kat wedding. Seremban Yes. lah. Tak, Kerongsang Emas masuk, macam sini kan? Aku memang orang Seremban. So memang buat wedding aku dia buat. So masa tu aku rasa macam dia je yang boleh kepala gila sekali. So aku macam, kak saya nak buat pelamin, boleh tak saya ikut akak? Akak tak payah bayar apa-apa semua, saya buat dia. Akak just ajar saya macam nak buat. So dari situ lah aku dan Faiz walaupun tak ada kena-mengena, aku pun tarik dia juga, terjebak. So macam belajarlah, ajar stapler kain. Kalau kau nak senang, kau siap-siap dah benda ni kau dah siap pergi jahit apa semua, something like that. Lepas tu okay, tahun pertama belajar buat pelamin, tahun kedua belajar makeup, belajar dengan Kau Datuk. makeup? Dia belajar Baru aku tahu. Dia belajar dengan Datuk Alha. Wow, gitu dia punya cikgu, bukan kaleng-kaleng Lepas tu buat Aku makeup. baru tahu kau makeup. Okay, Nak surprise. test boleh lah Okay. tiba. Lepas tu belajar makeup, lepas tu belajar buat baju, which is macam aku tak pernah kot buat baju. Tiba aku kena masa tu, zaman tu dah ada dah orang buat manik, orang buat baju ni semua. Tapi bila tiba-tiba manik, akak tak sempat lah nak buat, kalau nak nanti lambat apa semua. Aku potong manik tu sesuatu patch, belajar macam nak buat ni. Like macam tu, kena nak jadi wedding planner. struggle gila lah masa tu. Aku pula adalah orang information. So kalau aku tak ada information, aku takkan buat benda tu. So that's why aku kena ada information aku sendiri, aku buat. So aku buat lah baju, aku buat baju raya, semualah buat kan. So sampai dah satu level aku rasa macam aku beria buat. Klien satu je pun dah penat macam mampus dah. So aku macam One man show lah masa tu kan. So imagine masa tu kalau aku dah reti makeup yang pro gila, kau dah pasang pelamin malam ni, besok kau nak siapkan klien, lepas tu nak makeup. Macam boleh ke? Macam tu kan. Macam boleh ke? Boleh, tapi dalam masa yang sama company aku dah masa tu dah 2 ke 3 tahun dah. Which is aku dah wasting masa dah agak lama. Kau buat semua sendiri kan. Tak lepas stop tu, langsung kan. Memang untung masuk poket terus. So jadi macam kalau untung tak apa lagi. Kalau untung tak apa lagi, itu sakit. Kan nak kena pergi cari kain. Cari kain pula kita tak tahu. Kita bukan orang tailor, kita bukan orang yang memang tahu buat baju. Nak kena cari kain daripada A sampai Z. Satu hari kalau aku duduk kat Jalan Tar tu, aku duduk habis dah satu hari. Faiz kalau teman aku sampai tidur satu hari kat luar. Kan? Lepas tu
tu tak ada termasuk lagi klien yang bila dah tunjuk kat klien, bukan ini kalau I nak. Dah pula kan. Banyaklah kau langgar tembok awal-awal Banyak. dulu. Sampailah tahun keempat aku dah give up masa tu. tahun Okay, enough Fani, enough is enough begitu. enough is So aku enough. cakap dengan Faiz, Betul. dalam pada masa yang sama, masa tu kita ni Faiz dia ada bisnes sendiri. So kita dah biasa macam alah tak apa-apa pun Faiz ada. So bisnes kita pun biasa-biasa je. So tak adalah macam kita punya strong tu macam aku kena cari duit juga sebab aku tak ada fund lain lah. Contoh tak ada tau. So biasa-biasa je. Sampailah aku rasa macam aku penat lah buat benda ni 4 tahun tak nampak apa. Aku baru je reti buat makeup. Macam tu lah. So Faiz, yang aku cakap dengan Faiz satu hari tu, aku duduk kat luar kan, aku cakap dengan Faiz, I give up lah macam tu. Aku rasa nak cut off macam tu. So Faiz dia punya reaction senyap je selama 2 minggu. Sebab aku memang macam tu. Kalau aku rasa aku dah penat gila, Faiz akan senyap. Sebab dia tahu aku dalam tempoh berfikir. So dalam masa 2 weeks, so aku berfikir je. Aku duduk, aku diam, tak bercakap sangat. Aku thinking kan. Sebab macam ni tahu, bila kau nak cut off, kau kena fikir yang kau dah wasting time 4 tahun. Kalau kau nak teruskan, apa benda yang logik akal dia menguntungkan ataupun dia memberi benda yang bagus. Maksudnya selama 4 tahun kau run the company tu, basically in overall it doesn't make any profit. Doesn't langsung Kau cuma macam mengisi masa lapang. Yes. Instead of jadi housewife, kau jadi kau boleh ada kerja lain yang sibuk tapi tanpa menjana pendapatan. Yes, exactly. In fact, suruh lagi lelaki yang top Top up lagi. Allah. Okay, Faiz, masa tu aku dapat kau macam senyap. Faiz ni kenapa? Tak, masa tu apa reaksi? I mean masa sepanjang 4 tahun yang pertama tu kau dah kenal Pika kan. So basically apa view kau? Maksudnya apa yang kau punya rasa? Kau rasa macam kau pernah ke nak cuba cakap dengan dia dah stop ke, ataupun kau just encourage dia bagi fast hope ke, ataupun this is memang the way Pika should go to be a successful wedding planner macam sekarang, so that tak apalah, biarlah dia melalui jatuh bangun ni. So waktu tu apa kau punya say tu pada waktu tu? Ya. Masa 4 tahun tu. Itulah proses. Rapat sikit kat mic. Kau rapat sikit kat mic, lepas tu kau kuat sikit suara kau. Kau jantan sikit. Itulah proses. Itu proses Dwi Karya sebenarnya. Proses daripada kita buat semua benda and then menjadikan kita we are decorator. We are now. Tak, masa 4 tahun yang pertama tu basically you are not involved in any of Pika punya decision. You are just a Pika's husband. So masa tu apa yang kau buat? Kau encourage dia ke? Kau cuba nak bercakap tapi dia tak dengar ke? Sebab masa tu kita tak kenal lagi somehow. So nak tanya, masa tu kau buat apa? Kau just tengok ke? Balik malam kau dengar ada bebel penat kerja ke? Apa kau waktu first 4 years tu? Sebab masa tu aku pun sibuk dengan aku punya kerja. Maknanya I will support. Maknanya aku suka support bini aku. Whatever dia nak buat, kita support lah sehabis baik. Maknanya jatuh ke, rugi ke, bangun rugi ke, support. Itu yang support. Kau top up je. Maknanya ada banyak part lah yang kita terduduk ke, terbangun ke kat that company lah, which is tu memang ramai yang tak tahu lah. Tapi but then itulah proses dia. Macam Faiz memang daripada dulu dia memang itu azali dia lah. Dia memang support je apa benda pun aku buat. Gagal ke tak gagal ke, dia macam tak apa, be okay lah, macam tu lah. Like macam dia reda je. It's good juga kan, ada macam somehow bila kita meluahkan rasa, bila ada orang yang sentiasa support kita regardless of anything, betul tak betul, jaya tak jaya, tu sebenarnya benda tu macam yang membuatkan kau terus bergerak. Kalau tak, mungkin kau dah give up dan terus tak wujud pun Dwi Karya sekarang. Betul. Betapa ruginya kita kat luar ni kalau Dwi Karya tak ada. Berapa ramai yang Dwi Karya dah cantikkan wedding dia, dah rancang majlis dia dengan begitu sukses, bila tak ada wujudnya Dwi Karya, tak rasa sayang ke? So Faiz, you play a big role sebenarnya. Kau membantu ramai, sama kau membantu ramai walaupun dengan kau bagi courage kat your wife at that time. The first 4 years is very like roughnya part sangat lah yang korang lalui. Basically, mas tu
kau realise tak sebenarnya kau tak make profit, kau rugi ke kau macam lepas 4 tahun kau duduk dan kau rasa macam oh tak untung lah? Tak, dia macam ni. Memang aku tahu benda tu tak menguntungkan. Tapi kita as a business owner, kita memang tahu first 3 years tu memang kita kena struggle. Macam tu lah. So tapi tak adalah Kau sampai mengharapkan cahaya di hujung tunnel lah. sebab kan setiap kali, bukanlah selama 4 tahun tu aku tak ada cakap tak nak apa tu macam teruskan, tak ada juga. Ada juga give up dia. Tapi once bila kita cakap give up dia, tiba-tiba event ada. Pak macam tu. So aku macam merasakan yang Allah tak kasih kita untuk give up. So dia hanya memberi hint yang benda ni sebenarnya boleh mendatangkan hasil nanti. So dia macam tu tau. Kau masih ada satu faith yang macam kata, okay, this is the process. Trust the process. Yes. Trust the process. This is learning punya phase yang korang kena belajar banyak benda. Since you are realize that bila kau masuk dalam industri, bila kau beli that company, kau tak tahu, you yourself tak ada knowledge untuk run the company. Macam kau beli kapal, kau tak tahu macam mana nak gerakkan Bawa kapal. yes. So the first thing, kau berjalan dekat tepi tebing dulu, berharap one day kau boleh meredah lautan. Betul. Gitu. Biasa-biasa ke? Kau ingat biasa-biasa ke aku punya bahasa? So macam tu lah. Tapi memang bukan sekali tu Li. Macam like 2-3 kali bila aku cakap aku nak berhenti, tiba-tiba ada orang booking macam tu tau. Tiba-tiba macam sebulan tu penuh. Memang kan sebenarnya me myself kadang dalam wedding planner, bila dia macam ni tau, kita buat banyak wedding, there's a flop juga. Saya akui lah, memang kadang kita ada flop yang kita sendiri tak berapa macam puas hati dengan that service yang kita bagi. Tapi bila kita fikir that satu flop compare dengan 10 flop, 10 benda yang baik kita buat, benda tu kadang bila klien say thank you, congrats, apa semua benda tu macam best. Kita akan rasa macam hilang penat, hilang give up. Betul kan? Betul. Dalam situasi kau bila kau rasa you are not making any money, you are not making any progress, yet people still put the trust on you untuk run dia punya event. Benda tu sebenarnya is priceless. Betul. Even though at that time mungkin you are realize yang kau tak buat duit, tapi kau rasa macam selagi mana orang still percaya kita untuk buat event, kau rasa there's a still hope actually kan? Betul. So macam next macam mana? Apa selepas tu? Apa jadi? Lepas tu aku macam dah 2 weeks aku duduk diam. Aku pun duduk balik dekat coffee table. Sebab aku memang selalu tengah malam bila Faiz balik. Sebab dulu dia busy kan. So balik malam kita ada coffee session. So masa tu masa tu lah kita macam cerita apa yang kau buat hari ni, apa aku buat hari ni, macam tu kan. So masa tu bila dah 2 weeks tu, aku duduk je dekat, aku selalu tengok macam motivation quotes apa semua. And then one day tiba-tiba Abang Nas up yang dia akan buat kelas. Abang Nas great idea. Okay. Which is IWTA. Sifu. Sebelum 2 hari 3 hari sebelum dia cakap nak buat kelas tu, aku dengan Faiz dah nampak dia pergi kelas Dr. Azizan masa tu. So aku pun tahu dia akan buat kelas selepas pergi Dr. Azizan. Sebab biasanya orang akan jadi turning point bila pergi doktor. So kita macam mesti lepas ni dia buat kelas macam tu lah. Macam tiba-tiba so masa sebelum ni tak ada orang lagi kan dalam industri yang buka peluang untuk orang belajar. Yes, aku masa tu ada message Abang Nas 2 tahun lepas. 2 tahun sebelum tu kononnya nak pergi belajar lah masa tu. Tapi dia tak reply. Dan dia cakap dengan aku memang of course lah busy kot kan. So macam masa tu macam mesti dia buat kelas lepas ni. Macam tu lah. And then tiba-tiba pun the message dia beritahu tolong masuk dalam group yang kita akan buat kelas ni semua. So masa tu kau faham tak? Aku ni nak berhenti. Masa tu duit karya dah? Belum lagi? Belum. Masa tu aku nak berhenti ni. Tiba-tiba ada pula nak buka kelas pula kan. Lepas tu aku tanya Faiz. Lepas tu Faiz cakap macam ni dengan aku. You punya idea nak berhenti tu, dia cakap you KRV sekejap, you cuba bagi peluang kat diri you dulu, dia cakap dengan aku. So you pergi dulu, tengok macam mana, you observe dulu. Kalau you rasa you boleh pergi dekat sini, you gerak. Kalau tak, then I izinkan untuk you berhenti. Dia cakap dengan aku macam tu. So aku macam okay, fine. Okay, masa tu aku macam tak apalah, bagi diri aku peluang lah. Then aku pun pergi kelas IWTA tu. And then tiba-tiba dekat depan sana, area depan sana, macam-macam lah orang cakap yang dia tak ada job langsung, ni semua. Daripada job 20 tinggal 3, tinggal 5. Masa tu Blue Badge lah kan dekat Blue Badge. KL. Masa tu kau pun tak ada lagi. Kau hanya menjaga. Masa tu saya belum lagi jadi wedding planner Masa tu saya just a guy who take care of photo booth sahaja masa tu. Yes, betul. Saya nampak macam abang-abang sini wedding planner ni, saya rasa macam wow, bestnya dia orang berkumpul. Masa tu ramai dekat Concord. Masa tu saya jaga photo booth untuk Nas Great Idea.
Nas Rider is one of our client lah. Basically masa dia start buat IWTA tu memang kita support all the way from blue badge, red badge, green badge, even now is purple badge. Okay, semua memang kita support. So at that time memang kita nampak tau, semua wedding planner satu Malaysia first time dikumpulkan dekat satu conference lah, macam conference kelas lah. There's a great movement daripada Abang Nas, which is now Abang Nas is one of my sifu juga. Masa tu Pika ada tapi belum Dwi Karya. Belum. Okay, then So masa tu aku macam tengok orang lain, aku pergi dengan Kerongsang Mas lah, dengan aku yang ajar Faiz aku pergi tu. Tak. Faiz Okay. pergi masa Red Bash. Lepas tu aku cakap dengan aku punya sifu tu, aku cakap macam ni, Kak, kata Abang Nas ada buat kelas, jom kita pergi cik tu kan. Jom semua mesti pergi, support aku sekali. So pergilah duduk sebelah. Pasal adalah orang kat depan tu cakap daripada 20 job sekarang dah tinggal 3 job, 5 job. Dan hati aku tergelak-gelak dengan akak sebelah. Okey lah 5 job, aku langsung tak ada job. So macam masa tu memang aku macam okey. Tapi aku tengok macam sebelum ni kan, aku rasa macam aku duduk di circle yang tak betul. Bukan tak betul because orang tak betul. Cakap Kerongsang Mas tu tak betul. Bukan. Kerongsang Mas dia cakap akak tak betul. Bukan. Macam sebelum ni orang normal, kita duduk dekat orang normal. Kita ni bukan orang di kalangan wedding planner. Yes. Orang lain tidur, aku tak tidur, aku buat pelamin. So kita akan rasa macam kenapa aku tak jadi normal macam diorang? Orang time tidur, kita tidur lah. Macam tu siang barulah buat kerja. Tapi kau terbalik. Orang bangun nak kahwin, pelamin baru nak pasang. Lepas tu barulah aku tahu bila kita duduk dalam circle, dalam group tu, bila tengah malam pun memang ada orang reply group. So baru aku tahu, memang orang wedding macam ni. Macam tu. Kau sebenarnya rasa down sebab kau duduk dekat tempat yang tak betul lah kan, yang salah. Kau tak ada good informative yang being a wedding planner is memang macam normal ni. to be abnormal from others. Yes. Lepas tu aku macam baru start aku macam ada adalah support, rasa support tu kan. So kita start macam start lah bila kita dapat kelas, dah pergi kelas, kita pergi kelas macam mana nak buat pelamin, macam mana nak ini, macam nak itu. Aku tak ambil too deep, aku ambil sikit. So kita buat baru apa semua kan. Kita cuba nak memperbaharui company ni macam tu kan. So sampailah satu tahap bila Abang Nas cakap Pika, so macam mana dengan perkembangan company, kita tak boleh pergi jauh kan. So dia cakap because of aku ada company aku ni macam ni. So dia pun cakap tak apa Pika, teruskan. End up Abang Nas cakap Pika, kau sampai bila nak duduk di takut yang sama, atau kau nak mati seperti siapa tu? Kosmetik tu, Sosilawati. Kau nak direndam di dalam tong, dia cakap dengan aku dah rentung, ataupun kau start buat sekarang. Macam tu. Aku dah masa tu dekat dalam IWTA lebih kurang 4 to 5 months, which is semua kelas Abang Nas tu memang pergi support gila-gila. Aku pergi Sabah semua and so on. And then masa itulah bermulanya aku punya peak point yang macam aku kena make move, or else sama ada aku mengenai orang lain ataupun aku mengenai diri aku sendiri. Macam tu lah. So that masa tu aku dah start macam okay, I need to go, aku kena buat something. So I decided masa tu aku kena bergerak solo, sebab if not aku macam akan berada di takut yang sama lah. So aku bergerak, aku cakap. So your turning point basically been turning by Abang Nas lah. Abang Nas. Masa tu Abang Nas yang cakap dengan aku, kalau kau nak direntungkan sendiri diri kau, baik kau kekal macam ni ataupun kau make a move, dia cakap aku. So aku cakap okay, aku kena make a move lah kot. So masa tu aku pun terus lah. Sebab dia macam ni tau Ali, bila kita duduk dalam satu company, kita bukan bawa diri kita saja, kita bawa orang lain sekali. So kalau kita tak make a move, sama ada kita mengenai diri kita atau kita mengenai orang lain sekali. So I need to do something yang macam mana aku kena cut off juga benda ni. Macam tu lah. So aku decide dengan Faiz, aku cakap aku nak bergerak solo. Lepas tu Faiz macam, are you serious? Dia cakap dengan aku. Lepas tu aku cakap betul. So dia kata you, dengan orang pun tak sukses kan Faiz cakap dalam hati. So dia kata nak gerak seorang. So dia kata engkau betul, dia cakap tak apa, you relax dulu, after that you baru fikir. So aku pun macam okay, tak apalah. Then aku jumpa dengan partner aku and then clear everything. Lepas tu kita split up. And barulah tertubuhnya Dwi Karya, which is orang kata senang lah ada Dwi Karya kan. Macam tu maksudnya kau memang nak make a move. Tak, which is buat Dwi Karya lagi susah lah, because of kita lagi scratch. Tak ada apa-apa. Macam kami lama kita dah ada, walaupun you dah 4 tahun dalam industri, tiba-tiba you have to start from zero, yes, from nothing. Okay, now lepas tu barulah
dengan initiate ataupun orang cakap push daripada Abang Nas dengan adanya IWTA pada waktu tu, dan dia push kau untuk do your own company which is Dwi Karya. Yes. Dwi Karya tu apa? Maksudnya apa? Apa Dwi Karya tu apa? Okay. Karya berdua? Tak ada, masa tu aku start daripada mula lah macam mana aku bina Dwi Karya which is without funding langsung. Sebab aku belajar macam ni, bila kita, walaupun kita ada fund yang macam boleh beli butik orang, boleh beli brand orang, tapi tak semestinya company tu Okay, I sampai. Thank you Sultan Lounge. So thank you Sultan Lounge sebab menaja kita tempat. ni air. Faiz nak air kosong kan? Mana-mana je. Menaja tempat Cik, minum kejap. Okay, teruskan. Okay. So masa tu bermulanya Dwi Karya which is zero. Memang zero. Start balik daripada kosong lah. Kosong. Lepas tu berjanji untuk tidak meminta kepada suami. So masa tu aku ingat lagi masa tu aku ada RM174 ni. Wow. So this is the cost first Dwi Karya lah masa tu. Sebab aku belajar yang macam dulu kau sampai boleh beli butik orang tapi kau tidak boleh menjamin kejayaan. So I was think masa ni aku kena buat semua sendiri. So aku start masa tu. Kebetulan aku tanyalah semua Abang Nas, Kak Emma, Wedding Sebab Emma kan, tanya Acap, tanya Abby adalah konsep, semualah tanya. So masa tu kebetulan Faiz ada trip Telekom pergi ke Bali. Diorang dapat sponsorship masa tu. So dia kata boleh bawa family apa semua. So Abid lah cakap dengan aku, Pika, this time around kau tak payah fikir lah nama apa semua. Masa tak ada Dwi Karya lagi lah, tak fikir lah. So kau pergi je Bali dulu, dan masa tu baru kau fikir, dia kata. Mana tahu dapat ilham. Pergi Bali bercuti lah. So aku pun masa tu kebetulan pula, yelah business trip kan, yang macam ada makcik, ada akak, ada apa yang kejap nak pergi sini, kejap pergi sini. Apa benda yang aku dapat fikir. Penat adalah kan dengan anak kau merengek apa semua, tak sempat nak fikir. And aku cakap memang aku tak dapat lah nama ni kat sini kot, macam tu. So masa tu dekat dalam bas, last lah, esok aku nak balik dah. Malam tu tiba-tiba aku naik bas tu, tiba-tiba macam orang bas kan biasanya orang akan macam ada seorang yang tour guide yang cerita ini ke apa, ni apa. So masa tu dia cakap, okay, cuba tengok belah kanannya, dia cakap yang tu, lihatlah karya-karya seninya, dia cakap yang tu. So aku macam macam tu kan, karya. Masa aku tak fikir pun Dwi ke apa ke. So aku macam membawa balik nama tu lah. Karya lah. Karya. Dah melekat lah, senang cakap. Dapat soon dekat so, karya. aku memang selalu, lepas tu balik aku memang selalu lepak dengan Kak Emma dengan Kak Azhar masa Sanggul Event. Emma, Wedding by Emma, Yes, dengan Kak Kak Azhar Azhar daripada Sanggul Event. Okay. So masa tu kita orang borak-borak, dah tahu dah nama apa, dia tanya karya. Oh sedap. Lepas tu dia cakap, apa kita letak Dwi, dia kata macam tu. So Dwi tu daripada Kak Azhar dengan Emma lah. Oh okey, letaklah Dwi Karya. So dengan berbekalkan RM174 aku tadi, aku hanya boleh buat dua je, register company dan buat name card. So dua tu je lah aku boleh buat dulu. Okey lah. So dengan duit tu aku buat benda tu. So aku list lah masa tu, aku tulis nak buat apa. Ada benda kecil je kertas. So aku ingat, aku simpan ni sampai sekarang. Nak buat register company, buat SSM, buat package, buat ini, buat itu, 6-5 benda. So aku nak kena cuba fikir benda yang without cost. So I start from, kira aku start memang from nothing apa semua. And aku start advertising. Masa tu Abang Mus, Wedding Sebab Emma yang bawa aku. Dia kata, okay Pika, sekarang kita start buat. Dia buatkan kelas bajet. Bukanlah kelas masa tu, sebab aku memang dah tak ada apa-apa barang. Sharing session lah. Yes, masa tu aku tak ada barang, tak ada apa. So macam mana kau nak marketingkan kau tak ada pelamin? Betul tak? So kebetulan masa tu nak puasa. So Kak Emma yang cakap, Pika datang buat pelamin dekat dia punya office. Sebab memang kan puasa tak ada siapa buat pelamin. So barang-barang tu free and easy lah, tapi kena buat sendiri. So aku dengan Faiz lah masa tu yang pergi angkat barang, pergi letak barang dekat dia punya studio, yang buat pelamin. So macam ni, macam tu tukar. Hari ni tukar pelamin ni, esok tukar pelamin ni, selama 30 hari tu.
So lepas tu tiba-tiba Abang Mus pun memang tak ada benda nak buat, dia pun datang join, lepas tu tolong, and dia buat calculation berapa nak jual pelamin ni apa semua, with in detail yang macam mana kita nak kena tahu kenapa kita letak harga tu, macam tu, not easily like macam okay letaklah pelamin ni 2,000, 3,000 tak, ada costing dekat situ, which is yang macam masa tu kita orang ambil kertas fikir oh ini harga ni semua, okay dah dapat 2-3 gambar ni, dah buat pelamin, tangkap-tangkap gambar, okay start jual. Okay, so aku punya fikiran masa tu raya kot, mana ada orang nak beli pelamin. So okay tak apa, kita rehat dulu. Masa tu raya is bulan 6, so aku start marketing is bulan 7. Selepas raya so selepas raya aku start boost marketing. Memang unexpected lah masa tu, sangat-sangat tak sangka. Masa tu Facebook masih lagi yang macam kita run je ads dulu, nanti dah macam sebulan baru dapat bill, so which is no cost lah. So no cost at first lah. So masa tu aku memang macam dengan berbekalkan beberapa ilmu yang Kak Emma ajar dalam marketing masa tu, aku just boost and buat ini semua unexpected. Memang langsung aku tak terfikir pun benda tu. Aku cuma fikir cakap dengan Faiz tanya aku. Faiz ni orang yang yelah dia bos kan, so dia selalu tanya lah kau nak berapa ribu macam tu. So bila dia tanya aku, okay so tahun ni nak berapa sales, aku like macam tak terfikir. Sebab aku punya fikiran orang dah hujung tahun, mana ada orang nak book dah, mesti orang book untuk next year. So this year tak ada sales lah macam tu. You tak boleh fikir macam tu, dia cakap tu. You kena buat, dia kata you kena ada satu target masa tu. So aku pun macam rancang-rancang je, unexpectedly tiba-tiba apa yang aku tulis tu, tiba-tiba aku boost ads, and orang automatically macam like orang booking tu memang non-stop masa tu. Which is aku buat 2 minggu punya ads tu memang tiba-tiba penuh sampai ujung tahun tu. Bukan untuk sell next year, untuk this year juga. So aku pun balik lah bawa benda tu dekat Abang Mus untuk bagi report kat dia. Dia pun macam oh okay, macam tu lah, macam tak sangka. So start lah bermula kisah Dwi Karya masa tu. And then aku masa tu pula ada baby kecil yang which is breastfeed, yang anak aku tak nak botol. Imagine macam mana aku buat, macam contoh aku pula ada mak mentua yang memang supportive. So aku hantar anak aku, banyak bantu lah. Dia banyak bantu. So aku hantar anak aku, so dia pun kira okay masa tu anak aku belum 6 bulan lagi, so masih breastfeeding fully. So dia cakap okay Pika, you have 2 hours untuk pergi meeting. So imagine lah aku hantar anak aku breastfeeding, lari pergi meeting dulu. Okay mak aku telefon, cepat anak dia nak susu dan dia nak kena balik. So aku pun balik, sebab budak kan susu 2 jam sekali my kan. God, dia punya pengorbanan dia tu. My God, anak kau kalau dah besar ni kau piat-piat je telinga dia kalau tak dengar kata. Lepas tu 6 month anak aku dah 6 month dah start makan. So dah ada boleh buat 2 meeting lah. 2 meeting satu hari. So like macam okay contoh aku hantar, sebab aku duduk Ampang masa tu, balik hantar anak aku ke Semenyih, lari balik Ampang. So lepas tu meeting. So masa tu dah start makan, hantar breastfeed dulu, lepas tu pergi meeting. So you have 4 hours 6 hours, sebab 2 jam sekali budak akan susu dan makan kan. So lepas 2 jam mak aku bagi makan, so lagi 2 jam mak aku bagi makan lagi. Dan masa tu dia akan call, okay mak dah bagi 2 kali makan, lepas 2 jam ni dia akan susu, so kau kena balik. So aku dah kena setting time, okay aku kena balik, macam tu. Sampai macam tu Yes. Wow. Dia macam struggle lah masa tu. Lepas tu kalau macam, tapi aku tak pernah miss kelas ke apalah. Macam kalau aku pergi jumpa Kak Emma ke apa, memang aku pergi, bayangkan Semenyih ke Kelang, lepas tu Kelang balik Semenyih, lepas tu balik KL. Like macam hidup kau memang dalam kereta all the time lah. Masa tu memang ilmu tu macam kita baru lagi kan. Aku still lagi rasa, walaupun aku dah ada 4 tahun, tapi aku still lagi rasa macam aku nothing. Betul lah. So memang aku kena buat balik semula, aku kena menuntut ilmu balik semula. So masa tu memang aku keep rapat dengan Kak Emma. Because masa tu memang daripada kelas dalam IDPTA lagi, aku memang nampak Kak Emma kat sana. Ini wedding sebab Emma punya owner ni kan. So aku macam balik tu aku terus message dia, balik daripada WTA aku terus message dia, aku cakap aku nak jumpa dia, aku nak menuntut ilmu dengan dia, aku cakap dengan dia. Terus directly aku cakap. So dia pun masa tu memang jemput aku datang, dia kata sebab dia tak ada kelas. So aku nak datang Rabu, dia cakap tak boleh sebab dia ada kelas, hari Khamis datang. So masa tu lah aku start kelas dengan dia apa semua. So memang basically dasar dia bawah Dwi Karya masa tu wedding sebab Emma ada lah yang membantu. Wedding by Emma, there's always orang yang support. Kalau orang-orang, kalau kita wedding planner kat luar ni tengok this video, this podcast, kat sini kita nampak sekecil-kecil bila kita dah sebesar Wedding by Emma, sebenarnya apa yang dia buat tu kecil je, tapi that kecil
dia punya tindakan tu yang dia rasa macam if I tell them this thing, benda ni simple je sebenarnya. Tapi benda-benda yang simple macam tu, it means a lot to somebody else. Betul. Macam contoh macam mana yang Pika lalui sekarang ni, bila persahabatan dia dengan Wedding by Emma, Kak Zah, yang bila dia bercakap dan dia orang membantu tu, bila dia, walaupun dia waktu tu you dah actually dah tahun yang kelima kan. Betul. Bila tahun yang kelima, sebab tu cakap you punya masa seniority tu doesn't means that you know everything pun. So keterbukaan kita dengan wedding planner baru, kadang kita banyak cakap macam ni tau. Selalu yang saya nampak lah, kita banyak mempertikaikan, kita cakap budak-budak baru ni buang harga, budak-budak baru ni tak tahu buat kerja. Sebenarnya kita yang tak cuba memahami diorang. Sebenarnya kadang diorang ada dia punya own struggle. Betul. Kalau kita cuba selami diri diorang, kita cuba bantu diorang, sebenarnya it doesn't harm kita in any way of our business pun. Betul. Business kita still going strong. Dia betul. But then Emang kita masih boleh bukakan pintu rezeki. Sebenarnya kita bukakan pintu rezeki, kita boleh memberi salah satu, macam lah kita boleh tolong dia, macam apa yang jadi kat dia. Congrats lah tu Wedding by Emma. Actually saya pun baru tahu, baru kita baru tahu kan. Okay, go on. So macam dia macam ni tau. Setiap orang yang buat bisnes dia ada own struggle dia. So macam ada orang yang buat, macam kalau kita nak cakap dia orang buat buang harga because of diorang tak di-acknowledge kan. Macam aku masa first tu, because of Abang Mus duduk dengan aku, okay Pika, kena tahu ini apa, ini berapa, kalau dirosak macam mana, Posting semua kan. yes. So pelamin ni paling murah adalah macam ni. So kita akan letak buffer sebab kita ada marketing part ni semua yang kita kena spend. So kalau kata kurang dia banyak mana je boleh pergi. So dari situ yang aku tahu, kenapa orang letak harga. Aku pun dulu masa company lama, aku letak je harga pelamin 500, 1,700, you faham tak? So which is that yang macam mana kau nak tahu benda tu sebab tak ada orang educate. Aku letak harga pelamin tu because of aku tahu yang ni boleh lepaslah aku punya ni, aku punya ni, faham tak? Betul. So diorang buat business ni, semua orang buat business because of diorang ada struggle dia yang diorang nak keluar daripada struggle tu. So dia rasa buat wedding ni boleh keluar daripada struggle dia. Contoh, sebab dia tengok macam kau boleh senang dengan buat wedding, kau boleh ni, dia tak tahu macam mana kita pun tak adalah nak beritahu hari ni aku meeting 2 meeting 6 jam dalam masa kena breastfeed, tak ada begitu betul tak? So orang hanya kita selalu share benda-benda happy, positif. Kita tak share kita punya struggle just because it doesn't mean kalau kita tak share tu kita senang. Betul. Untuk orang-orang kat luar sana yang nak jadi wedding planner ataupun terfikir is a good to be a wedding planner, memang betul, there's always a opportunity and ada banyak sangat peluang untuk you be successful. Tapi the way you nak jadi sukses tu sebenarnya susah. Satu lagi, semua sama, semua ada struggle masing-masing lah, macam Pika cakap. Lepas tu macam kita yang dah lama, tak ada, macam saya tak ada lama. Kita tak ada lama. Sama. Untuk orang yang memang dalam industri, kita kena sentiasa terbuka. Betul. Kita kena bersikap terbuka, cuba untuk kita, macam ramai orang selalu macam cakap pasal price. Kita tak boleh control price, tapi kita boleh educate diorang, kita boleh share knowledge so that they know how to put a price on dia punya products. Macam Pika lah, apa yang Pika lalui, apa yang Faiz lalui, Dwi Karya lah lalui, sebenarnya diorang sangat bertuah. Walaupun diorang lambat selepas 4 tahun, at least dengan inisiatif yang Abang Nas buat, wujudnya IWTA. Lepas tu bila ada wedding planner punya gathering, Pika dapat bertemu pula dengan Wedding by Emma. Dan Wedding by Emma bersikap terbuka untuk berkongsi. Kalau ikutkan apa yang Wedding by Emma kongsi tu, doesn't bagi profit pun kat dia. Betul, directly setuju. Tapi kita tengoklah siapa Wedding by Emma sekarang. Betul. Betapa besarnya, nampak, the more we give the more we get lah. That's a basic concept yang kalau kita lebih banyak memberi, kita senang mendapat. Betul. Kita tengok siapa Wedding by Emma sekarang. Antara wedding planner yang sangat-sangat disegani. Betul. Kan. Dia so, macam dia macam ni tadi. Macam kita kena pegang satu benda yang rezeki kita takkan pergi dekat orang lain. Betul, kalau kita percaya, memang that's a concept yang kalau betul-betul kita faham,
kalau benda tu dah tertulis untuk kita, memang kita macam punya. mana pun kita punya. Okay, cerita pasal rezeki tadi kan. Maksud, macam masa first tu aku pun rasa macam impress dengan Kak Emma, dengan Abang Mus yang macam tak lokek langsung apa-apa. Dia share everything yang macam benda tu yang boleh go further untuk dikarya. Lepas tu dia selalu macam like celebrate yang macam okay bagus Pika, macam mana progress. Dia yang tanya aku, which is yang kita tak bayar apa-apa pun dekat dia. And you kena faham tau, kita adalah, kalau kita sebut bahasa dia lah, kompetitor lah kan, betul tak? And tapi kita masih lagi boleh share, even Apa, jalan je. even terusik lah kan, macam kita kan. Ada klien kau tanya ni, ada klien tu kau macam ni, kau rasa boleh tak? Kalau kau tak boleh, baru aku reply. Like macam betul. Kita tak rasa pun macam cepat balas nanti Ali ambil klien tu, tak ada. Sebab kita percaya satu benda, rezeki kita takkan pergi kat tempat lain. And lepas tu aku selalu pegang benda ni Oli. Faiz selalu pesan dekat aku satu benda bila aku macam loss of macam energy ke drain ke kan. Faiz selalu pesan dekat aku, B, dia selalu cakap aku, hati ni tawakal kan. Jangan guna usaha pakai hati. Faham tak? So itu kalau kita usaha ni fizikal je. Ya, betul. Usaha ni fizikal, hati ni tawakal je. So bila kita dah berusaha, dan baru kita ada hak untuk bertawakal. Betul. Like macam kita let it be je. Kalau benda tu, maksudnya kita dah berusaha dengan cara yang betul. Betul. Kita dah bersungguh, kita dah gunakan strategi, kita dah ada ilmu, dan baru kita berserah kepada rezeki, which is kita bertawakal. Kalau memang contoh macam dalam satu industri, kita percaya setiap orang yang nak kahwin, you guys kalau yang tengok ni pun nak kahwin, I believe that you are not only survey satu wedding planner, you akan survey like 4-5 wedding planner. Sebenarnya betul? You akan survey wedding planner yang the same level, lebih kurang level yang sama. So basically we are friends pun anyway. So kalau kita cakap pasal persaingan, kita akan takut. Betul. Dan kita akan sentiasa hidup dalam rasa tak nak berkawan. Betul, kalau kita setuju. berkawan nanti klien kita akan, even macam kita orang we don't mind to tag any other wedding planner just because ada orang kadang tanya kita, okay ke kalau you tag wedding planner lain? Macam why not? So, kalau kita betul-betul percaya pada rezeki, betul, dan kita tahu kita punya dalam masa yang sama in business, sebab tu we need to gain a knowledge so that kita buat proper marketing, proper quality yang kita serve kat klien, so we don't have to worry about client. betul. Macam kita sendiri Macam lah. orang suka duit karya because of duit karya. Orang Betul. suka terusik because of terusik. It's not that orang nak duit karya tapi dia hire terusik. There's no such thing yang macam tu. Memang setiap wedding planner dia ada keunikan dia punya keunikan dia yang betul? tersendiri. Macam you, okay, bila dah start rancak, alhamdulillah rezeki tu Tuhan dah nampak lah. Maksud sebenarnya that's the first time yang you nampak kemanisan dalam wedding lah sebenarnya kan. Exactly lah sebenarnya. Macam like, oh okay, inilah wedding macam tu. Tapi okay, tak ada tapi kan. And bila kita dah start rancak and tiba-tiba dia macam ni tau. Allah ni kalau nak pandaikan kita sesuatu benda yang baru, dia akan bagi kita rasa sakit tu. Macam tu kan. So masa aku dah tengah rancak tiba-tiba rasa macam down balik macam tu kan. Lepas tu macam adakah masa yang kita dah sibuk dengan masa pula kan. Tadi cerita so business ni boleh gain ke tak? Business tak ada job. Ni business banyak, masa pula tak ada. Of course lah, bila anak kita makin membesar like kan. Macam tu. Macam Faiz, kau memang duduk situ je? Okay, teruskan. Macam masa tu kita dah fikir macam okay, lagi satu kan aku nak share satu benda tau. Second year aku bawa Faiz. Kau faham tak? Aku datang WTA tahun pertama, datang dengan penuh rasa kelesuan, rasa penat, rasa give up kan. And second year aku sajalah bawa Faiz. You nak tak I belanja you pergi WTA? Gitu belanja dia pula kan. So dia cakap boleh lah, dia kata. So dia pergi. Masa dia pergi kat WTA, The one apa? Red Badge? Red Badge. Tiba-tiba Faiz pakai baju Dwi Karya I think masa tu. So semua like macam tanya, ini ke Dwi Karya tu? Ini ke Dwi Karya? Faiz macam terkejut lah. Macam ish, orang dah start kenapa? kenal. Sebab dia tak tahu progress Dwi Karya dalam IWTA. So dia macam kenapa tiba-tiba minta tips kat aku? Ada orang tanya dia, macam mana kita nak tanya sangat, macam mana you guys buat ni. Which is aku unexpected langsung. Which is kau faham tak? Kita datang tahun pertama IWTA dalam keadaan yang sangat penat, sangat resah, sangat rasa macam give up. Tiba-tiba datang hari ni, Allah datangkan dengan benda yang menaikkan darjat kau macam tu kan. Macam tiba-tiba orang tanya, tak tanya kat aku sebab aku tak pakai baju Dwi Karya. So dia macam
tanya dekat Faiz, sebab Faiz yang pakai baju tu. So dia macam tanya, kita nak tanya lah macam mana abang buat ni, abang buat tu. Macam Faiz je nanti tiba terkejut. Dia macam jangan minta kat saya lah, sebab bukan saya, wife saya, dia cakap tu kan. So masa tu lah Faiz pun gain dengan wedding industry ni semua. So start dari situ Faiz nampak macam okay, sebenarnya Dwi Karya is going Growing buat, lah, dia macam growing lah, dia macam buat benda yang betul. So dia kata In the right track lah. yes, dia kata you apa you buat sekarang ni memang betul. So dia kata you buat lagi, you buat lebih, dia kata kan. So masa tu pula bila kita dah terlalu growing pula kan, kita tak ada banyak masa pula. Which is aku ni dah selalu dengan Faiz all the time sebenarnya. Kalau memang dulu aku PA dia kan. So all the time memang Faiz akan bawa aku share everything apa semua. Tiba-tiba aku tak ada banyak masa pula dengan dia. So dia dah jadi macam alamak, kita nak masa, dalam masa memang kita ada nak masalah family pula. Maksudnya tak adalah. ada kekurangan lah. Maksudnya bila kau terlalu committed dengan kerja, banyak kau letak masa kau dekat kerja, which is kita kena seimbangkan jugalah. Betul. Bila kita buat job, bila kita as a wedding planner, kadang kita punya working hours uncertain. Macam memang betul-betul kadang 24 hours. Dia kerja siang, kita kerja malam. Kita kena seimbangkan dengan kita punya family lah. Macam now there's a time yang kau nampak kau kurang spend masa dengan Faiz, then Faiz masuk. Yes. Faiz nak check lah sebenarnya. Tak ada. Kau nak masuk ke macam mana Faiz? Masa tu kau rasa macam apa bini aku buat tengah malam tak balik ni? Tak ada. Dia macam ni. Dia memang pergi juga. Oh, dia pergi juga. Dia memang setiap kali start up dia ada je. Tapi macam kau faham tak, kita tak ada masa nak berborak lepak apa semua. Yes, as a husband and wife and berborak. And then benda tu memang kita dah terapkan. Masa tu kita dah like 6-7 years kahwin. Like macam benda tu memang dah dibiasakan. Memang all the time sama-sama buat kerja sesama. Sebelum Faiz buat bisnes pun kita bekerja pun sama-sama. So daripada kita orang start kawan lagi, kita orang dah memang attach. Okay, so Faiz masa tu Janganlah kacau aku. Tak, kau senyap je kan? Tak, aku nak tanya, masa tu macam mana kau rasa macam tak sangka within a year after my wife join IWTA, basically you nampak progress. Kau nampak Dwi Karya in a good and a right track. So you jump, you put yourself masuk dalam Dwi Karya sebagai full time lah. Maksudnya sebelum ni kau still dengan Pika as a husband lah. Maksudnya support whatever your wife doing. But now you nak decide bahawa okay Faiz, you join Dwi Karya to make Dwi Karya better. Kau macam mana? Explain lah sikit. Aduh, tak tahu macam mana aku nak cakap ni. Tapi sebelum tu terima kasih kepada ni lah, Ali menjemput kami ni. Tiba dah nak habis podcast lah, kan? Kau baru nak berterima kasih. Okay, sebenarnya kita berterima kasih kepada Weddings by Emma dan Abang Nas. Nas beri idea. Dia lah maknanya kalau tak ada diorang ni, which is Dwi Karya ni memang tak wujud lah, senang cerita. So sekarang ni kenapa apa soalan kau tadi? Kenapa, macam mana kau boleh decide untuk full time dengan wedding? Sebab full time dengan wedding So dulu 4 tahun Pika tak buat untung. Tiba-tiba setahun lepas tu Pika nampak progress dan kau rasa macam okay lah, aku nak tolong wife aku. Sebab there's a hope dalam wedding yang boleh buat profit and yang boleh make yourself sustain you punya lifestyle. And kau nak join Pika. Sebenarnya kalau dalam company yang dulu pun sebenarnya aku yang bawa customer datang. Betul-betul setuju. Maksudnya kau kuat dari segi marketing lah. Marketing. Yang membawa klien 90% adalah Faiz sebenarnya. So memang kau nampak since kau tak masuk pun kau buat, baik kau masuk terus. Macam tu. Something like that lah. Macam masa tu macam dah penat sangat ni, I penat kan. Macam tak terurus lah. Meaning that which is aku memang ada experience dalam sales and marketing. So why aku selalu letak diri aku dekat company untuk growkan company. So this time around aku nak letak diri aku dekat company aku sendiri untuk kita grow together. Itu je lah. Step ada, semua proses lah. Maknanya banyak benda lagi kita kena belajar lah sebenarnya. Itulah. Okay, betul lah. Nampaklah kat situ. Sebenarnya aku pun cemburu bila husband and wife buat kerja sekali, sebab korang akan ada masa yang sama banyak. Kan betul? So that
kat sini kita nampak lah the growing of Dwi Karya daripada dulu, daripada awal. Sebenarnya aku sendiri banyak belajar daripada kita punya podcast session kali ni. Aku harap wedding planner kat luar sana pun banyak juga belajar, dapat inspiration daripada diorang, macam mana diorang go through waktu-waktu yang sampai give up, sampai level yang give up 4 tahun like doing something yang nothing in progress. So benda tu sebenarnya sangat-sangat torture lah. Okay, so since kita pun tak boleh lama sangat borak, mungkin sebenarnya cerita ni menarik tau. Actually banyak lagi yang ada. Ni baru level dia buka Dwi Karya, tapi kita dah kena stop lah podcast. Jangan lama sangat kan, nanti korang kan nak tengok pun pula lama sangat. So that kita mungkin akan jemput Dwi Karya lagi. So korang kalau rasa nak Dwi Karya lagi dalam podcast Polan, so bagilah komen sikit kan, minta dia orang, sebab memang menarik. Aku kenal Dwi Karya ni selepas dah wujudnya Dwi Karya. Sebab kita orang pun to be honest, terus event kita adalah baru, so that kita kenal pun baru. So banyak sebenarnya. This is the new info yang kita tahu tentang Dwi Karya. Banyak sangat. Okay, you guys bagilah sepatah dua kata. Last word. Sepatah dua kata. Apa pasal apa? Pasal apa-apa lah. Kita nak end up this podcast session. Apa yang korang nak cakap? Okay, so bila cerita-cerita pasal kenangan-kenangan lama kan, macam mana kita tertubuh yang Dwi Karya tu, satu benda yang kita pasti kan, tak give up. Sebab kita pun tak pernah mengimpikan yang Dwi Karya ni akan buat wedding planner, yang akan organize event apa semua kan. Itu yang ada session aku Okay, tu dia nak dia nak. So so macam satu benda yang kita orang belajar daripada ada company yang besar, which is dia orang tak kerekut ilmu kan, sentiasa bersangka baik, sentiasa rasa macam even kita adalah company baru, tapi kita adalah yang menyamai industri ni menjadi lebih baik kan. Lepas tu kita rasa satu benda yang macam like a family. Macam bila kita ada COVID macam ni kan, bila kita ada satu benda yang macam menimpa macam ni, kita semua ada kawan-kawan yang kita boleh get along, yang macam macam mana kau atasi, macam mana aku atasi kan. So sama-sama dalam industri ni. Sebab satu benda macam kita cakap tadi, tak ada rezeki kita, memang Allah tu dah tulis dah kan. So setiap orang takkan macam tak ada, bukannya rezeki Dwi Karya tu akan pergi ke Ali, dia tak akan jadi macam tu kan. So kita create a good living lah, tenang, damai kan. Macam tu je lah kot. Okay, Faiz. Kau selalu kacau aku. Apa-apa pun nak buat sesuatu tu kena ada ilmu lah. Ilmu maknanya kena cari mentor. Ali boleh jadi mentor. Dia banyak share juga, maknanya dalam industri wedding, which is Ali ni dia walaupun dia buat photo booth kan, tapi dia duduk di belakang nama-nama besar, Pak Abu, Razak, Nasgrai Aida and so on lah, Kayangan Gallery, whatever lah, semua nama-nama besar lah. So sebenarnya ilmu dia memang cukup lah, solid sebenarnya. Tak, kita orang baru. Tapi dia merendah diri, macam tu kan. Tapi dia tak pernah lokek dan dia tak pernah membangga diri. Maknanya kalau nak cari sifu macam Ali ni lah. Dia bukan macam tu je, bukan. Dia macam ni. Okay, kalau saya boleh concludekan dalam our conversation ni, our podcast punya session kali ni, saya nampak bahawa sekecil-kecil ilmu yang kita share, betul, yang kita rasa kecil pada kita, yang mungkin kita dah tahu lama, kita tak rasa macam how can you not knowing this thing. Maksudnya benda-benda macam tu, the moment kita share dengan orang lain, kita tak tahu that sharing session tu, that info yang kita bagi tu mean a world to them. Maksudnya mengubah hidup sangat mereka, mengubah hidup betul, dia. Jadi turning point, the things yang Abang Nas buat, contoh macam tu kan, sangat-sangat berbaloi. Okay, so sangat-sangat berbaloi apa benda, sangat-sangat berguna lah kan. Okay, so thank you so much sebab korang sudi datang. Thank you sebab invite. Korang boleh follow dia orang dekat Dwi Karya Wedding. IG Dwi Karya Wedding ada S kan. Betul, sama. Okay, lepas tu thank you juga dekat Sultan Lounge sebab menaja tempat lokasi kita shooting hari ni. Thank you so much. Makanan memang sedap. Lepas tu diorang ada jual retort food yang sangat bagus.
2 tahun tahan memang kita orang pakai untuk standby sebab kita wedding planner on the go. Memang kalau tak Macam sempat kalau masak, lapar tu dah memang macam harimau. makan benda tu. Okay, so thank you. Hingga jumpa lagi dalam episod-episod akan datang. Bye. Assalamualaikum.